itu adalah tawanan perang. Okey, tawanan perang yang ditangkap. Ketika itu yang kalau dia ada dua, kalau katakan peperangan ini dia ada, kalau kita sebut harta rampasan perang ghanimah. Okey, ataupun al-anfal, itu maksud harta rampasan perang. Ada juga harta yang dirampas dalam proses peperangan tetapi belum berlaku. Contoh Islam bertemu, dia takut, dia lari. Tak berlaku lagi pertembungan, tapi dia pun lari, itu namanya al-fai. Al-fai'u. Okey. Harta rampasan perang tanpa sebarang peperangan. Okey, al-fai'u. Ini harta rampasan perang yang tidak berlaku sebarang peperangan. Okey, tak bertembung antara Islam dan juga kufar. Okey. Jadi apabila berlaku sama ada ghanimah atau al-fai'u ditangkap pada kita, ataupun kita sebagai muslim, kita pertahankan diri, kita menang, ia termasuk di dalam hamba-hamba yang boleh digunakan. Okey? Yang boleh dinamakan sebagai hamba dan digunakan untuk bekerja dan sebagainya di bawah kita. Di bawah kita. Bahkan hamba tersebut perlu dijaga kebajikannya. Bukan kita rasa hamba, kau jadi hamba lah macam Afrika di barat ataupun di Britain dahulu ataupun di US. Tak perlu dijaga. Makan, minum dia tidak boleh diarah melampaui apa yang dia mampu. Perempuan ke, lelaki ke, tidak boleh. Bahkan hamba ada hak dia. Okey? Ada hak dia sebagai manusia dan juga muslim. Okey, bahkan Islam kata siapa duduk sahaja, kita rasa nak bebaskan hamba, Allah dan juga Nabi menggambarkan pahala yang besar. Tasjid, Nabi encourage kita supaya bebaskan hamba. Okay, jangan salah faham terhadap apa yang dilakukan kerana adat ataupun kerana itu yang menjadi pegangan kelompok ketika itu atau manusia ketika itu. Bukan saja zaman Nabi, ribuan tahun selepas Nabi pun bukan itu masih berlaku. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada soalan terakhir. Sekiranya tidak ada, okey, sila. Orang nak tutup tentu lah dia kata dia. Apa hukuman dia kalau perempuan tak cerai? Dosa tak? Sebab apa minta cerai? Lelaki tu kahwin lain? Itu dia tanya mandi rumah. Hukum lah. Ya, minggu lepas tanya pasal bunga lah. Mandi bunga. Dia telah kahwin. Tahu dia restoran. Okey. Bagus tak ya? Bagus juga tanya soalan begitu. Ada sahabat Nabi namanya Huzaifah bin Yaman. Dia tanya, dia kata aku suka tanya Nabi benda-benda yang pelik. Okey? Sebab orang lain semua tanya benda yang baik. Lepas tu Nabi bagi tahu kat dia tentang rahsia-rahsia yang Huzaifah bin Yaman tak boleh beritahu kat orang lain. Huzaifah Yaman tahu semua benda berkaitan dengan hari-hari tentang syarat-syarat ataupun sebelum berlakunya kiamat. Sehingga dia katakan bahawa aku mengenali Dajjal tu lebih daripada Dajjal tu kenal diri dia sendiri. Sebab apa Nabi beritahu kat dia siapa dia dan sebagainya. Okey. Bagus tanya pasal benda ni, tapi kalau kahwin sebab nak minta cerai sebab laki kahwin lain kalau cukup semua benda tak payah. Saya tidak boleh, saya rasa untuk berikan jawapan itu secara general, nak generalize benda tersebut saya rasa tak okey lah. Mungkin kalau dah ada benda tu, okey, buat main kat saya boleh jawapan. Dah ada keadaan begitu, suami nak kahwin lain ke, okey, dan datang kat saya tengok adakah perlu ataupun tidak. Okey. Perlu tak perlu, bagi keadaan tu tak perlu, tapi kalau kita nak minta, boleh ke tak boleh? Adakah itu bertentangan dengan Islam? Anda punya hak untuk cerai. Okey, dia boleh minta. Okay, bahkan bukan kata lelaki itu berkuasa hak mutlak pegang kekahwinan, tak. Contoh kalau kita ada sebab yang kukuh, ataupun dah memang tak boleh persefahaman, kita boleh bawa kepada qadi, minta fasakh ke. Fasakh lain, fasakh kita kena pulangkan balik mas kahwin kan? Tak. Itu namanya khulu'.
khulu' kita kena bayar tebusan untuk apa? Bebas. Untuk bebaskan diri kita daripada perkahwinan tersebut. Fasakh kita bawa pada hakim, hakim tengok boleh tak boleh, valid atau tidak. Kita suami kita ni kaki apa bahasa kata take pit kata atau mak pit. Kita bawa pada hakim. Hakim tengok, hakim yang bagus jangan bawa, kalau kita bawa Malaysia lah ni sabar. Semua kena jual pun sabar. Okay? Jadi apa yang berlaku kita bawa pada hakim, hakim lihat betul. Dia dah keluar masuk dah memang 3-4 kali grade daripada pusat serenti, tak mau ubah. Akan menyebabkan masalah kepada anak-anak dan juga kepada isteri. So hakim berkata fasakh. Bercerai. Tapi kalau katakan kita rasa tak maulah, tak boleh sefaham. Kita bawa, kita yakinkan hakim. Kenapa tak boleh faham? Kita memang terlalu sensitif. Kita tak boleh berkongsi walaupun sekelumit cinta dengan suami kita. Bagilah macam tu depan hakim. Hakim boleh bawa. Tapi itu kalau terpulang pada kita lah. It's not nice lah. Okay. Mungkin boleh pujuk diri untuk menerima pertama. Yang kedua, kalau sebelum kahwin tu letak syarat kalau kata. Letak syarat. Saya tak suka bagi tahu benda ni. Sebab ni adalah senjata perempuan sebenarnya. Jangan begitu. Sebab perempuan dibenarkan letakkan syarat sebelum nikah. Dan lelaki wajib untuk ikut. Prenuptial. Prenup. Dan Nabi sebut. Jangan ambil. Dia tu video punya jangan release. Edit. Dan Nabi SAW sebut tidak ada perkara yang wajib, yang lebih untuk ditunaikan, janji yang lebih tunaikan untuk menghalalkan faraj, termasuk untuk menghalalkan perkahwinan. Okey, kita tentukan. Saya tengok benda ni kalau ada yang jenis jiwang-jiwang, filem jiwang-jiwang tengok apa yang Habibur Rahman Syirazi punya first novel yang meletup tu, Ketika Cinta Bertasbih. Ayat cinta aku tak tahu lah. Tengoklah kadang dia ada letakkan syarat dia. Okay? Disebutkan siapa yang sebut Al-Imam dalam Al-Mughni dan sebagainya. Para ulama fiqh sebut. Dan memang dibenarkan. Dia letak syarat apa? Kebanyakan orang tak perasan sebab dia tak tahu. Dia tengok dia dah tenggelam di dalam. Jadi sebabnya saya diam, saya tengok kalau perempuan tahu tu boleh letakkan syarat. Apa syarat dia letak? Dia kata you tak boleh kahwin selama mana dia mampu, saya mampu untuk melaksanakan tanggungjawab zahir dan batin. Dan lelaki kalau kata tak mau, tak ya. Kalau kata mau, jalan. Okay. Bukan Islam tak ada, benda itu dibenarkan. Ada hadis Nabi SAW dan pandangan ulama. Semua letak. Saya terlepas rasa dia tak sign. Dia tak. Okey. Siapa terlepas, alhamdulillah. Yang bakal belum ni takut melepas pula kan. Jadi itu poligami hak kita lah untuk katakan setuju ataupun terima untuk diaplikasikan pada diri kita. Tapi kita tak boleh kata oh it's not Islam atau tak boleh langsung. Itu hukum Allah. You nak terima perkara kedua tidak, untuk terima untuk terjadi pada diri sendiri. Tapi kadang-kadang bila kita tengok kepada orang yang tidak kahwin dan sebagainya, lihatlah apa di isi hati dia dan berilah ruang pada saja jaga. Anak tanya soalan lah, tapi mungkin sedikit keluar daripada tak ada masalah. poligami dan sebagainya kan. Contoh kalau kita tengoklah orang-orang yang anti hadis daripada dulu, Kasim Ahmad sebagai contoh. Ya. Sampai sekarang pun adalah nama-nama yang anak rasa anda tak perlu sebutkan kat sini yang takut-takut melibatkan politik. Dan kadang-kadang orang-orang yang seperti ini, dan ada pula gerakan-gerakan ataupun figur-figur besar yang menyokong rationalism dan relativism sebagainya, bila mengeluarkan buku-buku sebagai contoh kan, dan akhirnya mungkin membahayakan pemikiran ataupun boleh mengelirukan dan sebagainya lah. Dan ditambah pula dengan anda rasa perlu juga lah untuk anda nyatakan kerisauan seperti Fahmi Reza, kalau siapa kenal, ya, bila mana kita tahu dan ada
ada report yang mengatakan dia pun mungkin etis dan sebagainya. Jadi bila mana kadang-kadang manusia ataupun boleh kata pelajar-pelajar zaman sekarang pun tidak, bila mengambil sesuatu benda tidak melihat konteks ataupun siapa yang memberikan pandangan tersebut kan. Agak bahayalah bila mana ada agenda tersendiri yang ingin dibuat, dibina atas fakta melalui pemahaman ataupun projection society yang ingin dibuat oleh mereka lah. Jadi apakah Ustaz setuju sekiranya macam tindakan JAKIM dan sebagainya mengharamkan setengah hukum lah? Itu rasanya saya menyokong kepada kebebasan menulis dan sebagainya. Okey. Untuk pengharaman itu, kalau berlaku saya perlu melihat kepada sebab yang konkret. Okey, kalau katakan ia tak konkret, saya terbuka kepada buka apa kelemahan dia. Okey, buka perbincangan debat. Contoh, you tak setuju dengan Fahmi Reza, you panggil buat open debate. TV3 ke dan sebagainya buat. Kita mempunyai JAKIM ada kuasa. Okay. Contoh, dia haramkan banyak buku, panggil kita duduk, you salah. Islam agama fakta, hujjah, bukan ban. Bila ban, satu benda kita akan tengok akan adanya sentimen simpati pada dia. Ini bahaya. Kita tak sampaikan fakta, dia salah. Kita sampaikan, kita menyebabkan orang kesian kat dia dan orang sokong. Panggil, you salah. Kita tak ada kebimbangan untuk katakan kalah. Kita boleh berikan anda fakta, anda sila. Contoh Faisal Tehrani, seorang penulis yang bagus, tetapi Syiah punya ta'thir, kesan yang penulisan dia, tengok banyak sebut tentang Ali, sebut tentang kita sayang Ali, kita sayang keluarga Nabi, tapi bukan cara apa yang awak faham. Tengok buku-buku dia, anda akan tengok banyak saya ingat ada buku dia pasal, dan juga dia punya rencana, dia utusan dan sebagainya. Semua kalau sebut tentang keluarga Nabi, pergi kepada Syiah. Pergi sastrawan banyak, panggil dia, duduk di hadapan. Bukan sahaja untuk bagi tahu orang salah dan orang jangan salah faham terhadap tindakan kita. Kita kata bahawa buku dia begini. Okey, kalau kata nak haramkan sekalipun, mulai dengan debat secara terbuka. Awak salah sekian-sekian, kenapa salah? Kita akan menjadi satu agama, akan dilihat sebagai agama pengecut, bacul, menggunakan kuasa. Kita ada hujjah. Quran pun tak batalkan, tak kata tolak semua. Quran kata apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kamu tak yakin, kamu ragu-ragu apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Quran kata, nampak dia? Tak. Fa'tu bisurah. Syabah. Bawa satu surah. Panggil dia. Buktikan kau benar. Mana fakta kau benar? Etis, kita boleh jawab. Bukan berapa banyak kelompok etis masuk Islam. Okay? Berapa banyak di kalangan Kristian yang bukannya picisan orang tepi jalan, tokoh-tokoh dia. Contoh Yusuf Estes, bukan orang baca buku biasa, mungkin boleh dia hafal. Sebab tu kita perlukan orang yang mempunyai kemahiran tinggi dalam agama. Bukan tahu buat bukan joke untuk panggil orang saja. You bercakap orang boleh, oh Masya Allah, ini fakta Islam. Oh ini Islam gaya fikir. Bukan, oh dia pergi kat dia, oh dia pandai lawak, bagus. Tak. Seimbangkan. You cakap ada fakta, orang tahu, boleh pergi, inilah Islam. Islam agama fakta, Islam agama ilmu. Okay? Tapi kalau benar dia tu sesat sebagai kerajaan, should we ban? So saya kata mulakan dengan debat. Ya, tak apa. Kalau kita proses debat tu dah diadakan semua. Dan kemudian saya setuju ban. Okey. Yang pertama, sebab saya takut kalau kita buat ban sahaja tanpa perdebatan, dia apa value ataupun simpati tu akan datang pada orang. Orang kata, oh kesian dia, berilah tu dan ini. Bila kita buat terbuka, orang faham. Orang bagi tahu, kita buat secara media, elektronik, media, tulis dan sebagainya, kita tunjukkan kesalahan dia. Kita bagi ruang untuk dia defend diri dia. Kita dah adil. So dia salah, pandangan dia salah. Buat. Kasim Ahmad potong. Bukan maksudnya potong ruang dia untuk potong ruang dia untuk dia menulis. Kita panggil. Kita semua tertutup. Apa you takut?
Apa takut? Kita tak takut. Para ulama bangkit untuk mempertahankan. Bahkan debate ini adalah satu gaya yang cukup ilmiah dan akademik. Bahkan diterima pada hari ini. Okay? Jadi saya minta kepada JAKIM atau kerajaan sekalipun buat debat terbuka. Dia tak panggil banyak tokoh. Kita boleh ambil dalam Malaysia, luar Malaysia untuk katakan dia salah, untuk buktikan dia salah. Okay? Dan kemudian kita ban. Sebab kalau kita tak ban, kita buat debate kita tak ban, orang akan dapat, orang akan salah faham juga. Okay? Jadi buat benda tersebut dan kita haramkan. Kita haramkan. Sebab kadang-kadang ada pengharaman buku tu tak patut pun. Ada tu buku Lee Kuan Yew. Ada berkaitan dengan perkara pelik tetapi benar dalam salat. Yang bila dia serang penulis pada Singapura yang katakan kalau salat angkat budak tepi, itu semua ada hadis. Cuma tak masuk dengan negara kita, kita ban. Itu tak boleh. Bagi saya itu lepas tu kita kata ruang untuk semua menulis. You salah, kita panggil debat, kemudian baru kita ban. Itu dah tepat. Okay? That's all. Tadi saya macam ada belakang ada soalan lagi. Siapa ada soalan tanya je lah. No problem. Saya nak bertanya soalan lah. Kalau tak ada, kita terus proceed dengan last. Mengenai contohnya bila Ustaz berkata tentang Zainal Anwar tadi, bila mana itu bercakap memang saya tak sebut mana-mana nama. bila adabnya ialah apabila kita bercakap tentang disiplin ilmu seperti mana dalam mana-mana tulisan dalam Syekh Nakib Al-Atas sekalipun mengenai ilmu pengenalan dan ilmu pengetahuan kan, bila mana itu dalam Islam lah. Tapi bila kita tengok konteks sekarang, bila mana teknologi semakin berkembang, masalah dia adalah apabila tiada adab dalam ilmu, tak kisah daripada mana-mana ustaz sekalipun mahupun pelajar-pelajar ataupun mahasiswa, bila mana mudah Google dan klik, aku dah tahu benda ni melalui tulisan-tulisan ustaz dan sebagainya. Dan benda ni pun berlaku apabila ceramah-ceramah ustaz sekalipun bercakap tentang liberal ataupun libertarian ataupun ekonomi semata-mata melalui Google lah. Padahal itu merupakan dua adab yang dua situasi yang berbeza, tetapi adab dia tetap salah dalam disiplin ilmu lah kan. Tapi maksudnya macam mana peranan ustaz mungkin ataupun peranan kita yang mungkin kita boleh nurture dalam mahasiswa dan juga masyarakat kita secara umum lah, agar jangan terima bulat-bulat daripada internet apa dan sebagainya, tapi pergi kepada orang berautoriti untuk memberikan pandangan. Saya melihat kepada proses itu bukan proses yang mudah, tetapi tak mustahil. Okey. Saya nak beritahu, saya melalui proses yang bukan sikit. Saya datang pada satu sekolah SMKE. Saya mungkin benar sebut. Dan saya belajar manhaj sunnah, manhaj salaf sejak saya pada tingkatan 2. Saya baca benda semua, buku-buku yang akhirnya saya tak faham pun. Tapi saya try untuk bawa buku baca satu. Kadang saya menangis tengok apa saya tak boleh faham. Saya cari buku yang ada terjemahan kedua, dia letak bahasa Arab sebelah, bahasa Melayu sebelah. Jadi satu-satu. Habis masa benda tu. Pergi sana, ustazah kata begini, mengutuk sana sini. Saya ditry untuk dibuang sekolah banyak kali hanya kerana perbezaan saya. Saya bersifat kritikal, kenapa perlu begini dan kenapa begitu. Okey. Dan sehingga kan saya sedia kabarkan, saya tak tanya, ibu saya sendiri masuk ke hospital kerana bimbang benda tersebut. Saya ketika itu saya bersumpah atas nama Allah, siapa yang buat tu akan ambil, Allah akan kenakan tindakan. Dan alhamdulillah, sama ada alhamdulillah tidak, Allah ambil tindakan kepada semua mereka. Saya doa ketika itu, ya Allah, kau ambillah tindakan kepada mereka seperti mana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambillah tindakan. Allahumma alaika Quraisy ketika itu. Sebab saya tak kisah bila, tapi bila kena kepada ketika itu kita sekolah menengah, kena pada ibu kita sendiri. Sebab itu bila orang petikai ketika saya nak dibuang sekolah atau digantung, dia kata dia bukan misak rokok, dia bukan pukul budak, bukan fly daripada sama. Tak, saya tak pernah buat benda tu. Tapi hanya kerana mempertikaikan dalam bidang akademik. Okey. Cuma hari ini ketika itu tak ada lagi Maktabah Syamilah ke, dia tak ada internet ke, boleh Google dan sebagainya. Saya menghormati sesiapa sahaja nak berusaha memahami agama atau mencari maklumat daripada internet, tak ada masalah. Tapi anda nak menjadi pakar dengan mentajrih
Tajrih ni kata orang tu salah, orang ni salah. So kita saya mendapati pada sekian pandangan kita daripada pada apa yang kita tahu. Tapi untuk kita jadi ulama Facebook, okey, kita letak hukum orang, kata orang begini. Contoh itu membayangkan itu pandangan kita sedangkan kita tak tahu apa pun. Ini yang perlu dibuat. Kebanyakan kita, saya tak kata dalam bidang agama saja, kebanyakan bidang kita. Saya nak tanya kalau katakan bidang anda, terutama undergrad. Kebanyakan bila tanya isu, saya tanya, apa pandangan ustaz tentang benda ni? Macam mana saya nak jawab benda ni? Saya katakan macam tak pernah belajar sehingga kan kita terpaksa suap. Ustaz, apa pandangan ustaz tentang isu ni? Saya nak jawab kat geng-geng ni lah ustaz. Saya kata, kenapa you tak boleh untuk akses kepada semua maklumat dan lihat bagaimana? Apakah pendirian anda? Sebab benda ini banyak berlaku, saya tengok berlaku macam kenapa? Kebanyakannya benda politik. Sebab masyarakat Malaysia ni politik dia 8 hari seminggu, 25 jam sehari. Sebab apa? Semua benda, kadang-kadang saya tengok, kita tak setuju dengan semua benda yang kerajaan buat dan tindakan kerajaan buat. Tetapi bila jalan tengok, oh ini pasal kerajaan, hal itu benda tu pun nak salahkan orang. Saya kan dulu ada satu Cina adun kat satu negeri tu, tak pakai songkok. Dia kata, ni salah UMNO lah ni. Allah. Saya takkanlah suka UMNO mana sangat pun. Okay, walaupun kita program di sini. Sorry lah kan. Tetapi saya kata tak masuk akal. Tiba-tiba orang tak pakai songkok, hang salahkan. Inilah semua kerajaan. Nampak tak? Sebab kita tak boleh berfikir. Okay? Kita perlu bersikap adil. Salah-salah, betul-betul. Okay? Walaupun begitu, saya di kalangan wallahualam, saya lebih diberi ruang oleh, kalau kata untuk balance, diberi ruang oleh pihak kerajaan untuk bercakap berbanding dengan pihak yang lain. Okay? Jadi apa yang berlaku isu ni, mungkin kerana sistem kita bermasalah, ataupun kita memang dipaksa oleh masyarakat yang tak mau fikir berat. Okay? Lepas tu saya katakan ramai kawan saya bila jumpa, ustaz cerita lah, saya tak nak. Kita kata, baca ni, aku tuliskan ni yang bicara. Cerita lah. Kata malas nak cari. Nampak tak? Kita belajar sekalipun, kita cari maklumat pun bukan cara orang yang disiplin. Bukan ada disiplin. Sama ada di sini ataupun di Malaysia, kita perlu membina benda ini. That's why saya lebih suka kepada kalau kata perbincangan itu ataupun di universiti perbincangan lebih luas. Jangan disuap sahaja. So bila dapat kita tahu, dia ni membaca, dia ni tak membaca. Banyak saya jumpa 3.7, 3.8. Bila tanya, hihihihi sengih dia. Nah, kenapa aku hafal semua A sampai Z. Dia hafal, Allah berikan dia kekuatan hafal. Dia hafal. Soalan pula bukan soalan tricky. Semua jelas begitu saja. Jadi mungkin kerana sistem kita dan sebagainya yang memandulkan kita daripada pemikiran kritikal. Okey, saya lebih suka katakan kritikal. Dan kita tahu Syed Naqib Al-Atas dalam banyak, saya lihat salah satu daripada ketika dia diberikan tahun 2010 sebagai tokoh Melayu terulung di Perhimpunan Agama UMNO, dia pun bercakap tentang adab. Okey, kita tak ada masalah untuk lihat orang berbeza agama dengan kita, jiran kita bukan Islam dan sebagainya, untuk orang cakap tentang agama kita. Tetapi adab. Anda bercakap tentang hudud, anda bercakap tentang Islam. Anda adab di mana? Adab dia, anda ada latar belakang ataupun research, walaupun bukan orang agama, research yang kuat. Research yang kuat. Saya tak katakan, you tak ada latar belakang agama, you tak boleh cakap. Macam session ketika itu Dr. Zulkifli, MP Kuala Selangor. Macam mana kenapa kita boleh terima? Sebab bila dia keluarkan fakta, ayat Quran menggambarkan dia memang biasa dengan Quran. Dia memang biasa dengan fakta. Selesai. Tapi bila ni, cubalah buat research sikit. Mana research? Bila kena bantai sikit, you tak latar belakang, dia cuba buat red herring. Dia pusing lah. Mana lain supaya menjustifikasikan bahawa dia kata, kenapa saya Islam saya tak boleh bercakap tentang Islam? Bukan masalah, kau boleh bercakap tentang Islam, tapi bukan bab macam ini. Saya tiba-tiba kritik anda
apa engineering ke apa ke sebagainya, yang saya tak pernah tahu pun, sebut pun mungkin salah. Okey, jadi memang betul apa yang Akhun Al-Fadil sebut tentang adab kita. Lepas tu saya cabar untuk kita pergilah pada kuliah, tanya ustaz. Okay? Sebab saya pun dulu jenis kacau orang tanya. So dia start beritahu bahawa dia ni mengajar bukan di atas ilmu. Okay? Mengajar untuk mungkin memenuh. Bagi itu saya katakan, kalau kuliah saya hanya memenuhkan masa tuan-tuan, perempuan atau sahabat-sahabat sekalian, tak perlu. Apakah input yang baru? Apakah memberikan kita faham yang lebih kepada agama ini? Okey? Jadi memang kita setuju 100% semua daripada kita nak baca, boleh baca pada internet dan sebagainya. Jadilah alim dengan membaca internet, tetapi bukan melampau dalam pembacaan kita. You nak buat status saya baca sekian-sekian, okey lah. Tapi kata ustaz ni gini, ustaz ni tak tahu apa, ustaz ni bodoh lah. Walaupun berbeza pandangan, itu bukan adab. Saya berbeza dengan ramai orang, tapi kadang-kadang kita perlu menggunakan perkataan yang lunak kepada dia. Dia Muslim. Nabi kata sibabul Muslim fusuq, mengutuk dan memaki orang sesama Muslim itu fasik. Okey? Wa qitaluhum kufr, dan bunuh mereka kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Wa nas'alullah yaj'alna wa yaj'alakum minal ladzina ittabi'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nas'alullah yaj'alna muttabi'i bil kitab was sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.